Hari ini hari yang cukup bersejarah terutama sekali kepada 28 menteri di bawah Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila mereka secara rasminya memulakan tugas mereka sebagai menteri dan selepas hampir 5 tahun negara kita menghadapi pelbagai cabaran antaranya ketidaktentuan politik, ekonomi dan juga pandemik COVID-19, Kerajaan Perpaduan ini sebenarnya dilihat akan memberi sinar baru dalam membentuk geopolitik ekonomi negara kepada landasan yang betul. Dan pada malam ini, kita akan membicarakan berkaitan dengan cabaran yang menanti Kerajaan Perpaduan ini. Dan bersama kami di talian ialah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif AMI Research, Datuk Dr. Rais Husin Muhammad Arif. Assalamualaikum, Datuk. Terima kasih, Datuk, kerana bersama kami di Buletin Bernama, Datuk. Jadi mungkin soalan pertama yang ingin saya kongsikan ataupun bertanya kepada Datuk, satu pengumuman yang diumumkan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan pemotongan gaji 20% bagi setiap menteri ini. Adakah ini satu tindakan yang dialu-alukan ataupun populis pandangan Datuk? Saya rasa banyak pengumuman tadi yang telah diwar-warkan oleh Datuk Seri Anwar sendiri dan juga bernama tadi, selain daripada potongan gaji, cabutan judi khas diturunkan daripada 22 kali kepada 8 kali dan meneliti ataupun penelitian monopoli beras. Ini adalah perkara-perkara yang begitu spesifik, perkara-perkara yang awalan yang sedang dibuat oleh Datuk Seri Anwar. Kita harus ingat ini baru beberapa hari sahaja beliau menerajui kerajaan dan kabinet dengan maka perkara-perkara ini telah dikenal pasti sebagai perkara-perkara awalan. Bagi saya, dia ada 3 perkara pokok yang perlu difokuskan. Pertama sekali adalah unity ataupun penyatuan semula orang-orang Malaysia ini. Kita baru menghadapi pilihan raya dan kempen sungguh hebat dan kita mesti mengembalikan penyatuan bahawa kita ni semua orang Malaysia untuk Malaysia. Dan this is a very important agenda that Datuk Seri Anwar must be taking on. Keduanya yang selalu disebut-sebut oleh Datuk Seri Anwar sendiri adalah kos sara hidup ataupun ekonomi. Saya klasifikasikan ini sebagai ekonomi. Sebab apa? Kita tahu kita baru keluar daripada pandemik COVID dan situasi endemik, dan jangan lupa kita akan menghadapi satu keadaan ekonomi yang agak membimbangkan, deep recession bermula tahun 2023. 1/3 daripada negara-negara di dunia ini akan menghadapi recession, deep recession, Malaysia included. So perlu kita tekankan terhadap ekonomi. Dan ketiganya perkara pokok yang saya harap akan ditekankan, diperhalusi adalah reformasi yang perlu diadakan, reformasi institusi yang perlu diadakan supaya kita berada dalam landasan ataupun trajektori yang betul. So I think tiga perkara ini telah pun mendapat perhatian Datuk Seri Anwar daripada hari pertama, dan alhamdulillah kita akan melihat di hari-hari yang akan mendatang ni dengan teradanya kabinet, maka kita akan melihat lebih lagi perkara-perkara yang perlu diadakan segera. Baik, Datuk, adakah dengan pemotongan gaji 20% oleh menteri ini memberikan mesej kepada rakyat di luar sana ataupun penjawat awam, tata cara dan tata kelola aktiviti ataupun program kementerian itu juga perlu bersifat penjimatan, Datuk? Dia ada dua perkara ya. Satu austerity drive, satu lagi penjimatan. Kalau kita lihat kepada penjimatan yang Datuk Seri Anwar war-warkan mahu diadakan sebagai satu budaya baru adalah jimat kos yang tidak diperlu diadakan. Yang itu penting ya. Sebab apa? Kalau kita dalam membuat rangka bajet ataupun bajet daripada permulaan sampai ke implementasi, kita perlu apa yang disebut input, output, outcome, impact model. Model ini telah diguna pakai di banyak negara-negara yang maju seperti di New Zealand, di Scandinavian, Netherlands dan sebagainya. In a very small perspective, setiap ringgit yang dibelanja mesti ada outcome dan impak kepada rakyat, kepada negara.
bukan kepada sendiri ataupun setiausaha sulit kadar, tak, dia kepada negara. So kalau perkara-perkara ini diguna pakai dalam pentadbiran kerajaan perpaduan ini, saya rasa confident ini akan membuat satu budaya baru, budaya yang mengutamakan perbelanjaan yang berhemah untuk kepentingan ramai. Ini adalah satu permulaan. Baik. Dan Datuk, kalau kita lihat untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, kita mempunyai 2 timbalan Perdana Menteri. Kalau kita dapat saksikan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilantik juga sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, dan hari ini beliau diberikan tanggungjawab khas untuk menjadi pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana dan juga siap siaga hadapi banjir. Dan seorang lagi timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof yang turut menjawat Menteri Perladangan dan Komoditi, diberikan tugas khas untuk memastikan perkara yang tergendala dalam MA63 ini untuk disegerakan. Apa pandangan respon daripada Datuk sendiri berkaitan dengan tanggungjawab khas ini? Saya rasa tanggungjawab khas ini membawa kepada penghususan amanah ataupun responsibility. Ini adalah penting. Sebab kita tahu umumnya banjir akan melibatkan seluruh semenanjung Tanah Melayu dan juga Sabah Sarawak. Dan kita perlukan satu kepimpinan yang di peringkat tertinggi untuk mengurus tadbir banjir ini. Dia harap di masa-masa akan datang, daripada tahun akan datang ini, kita dapat mitigasi banjir ini lebih baik daripada kita kena banjir dan kita cuba react. Kita cuba mengadakan proactive way of solving the problem. Saya harap Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi akan melihat kepada cara kita nak mahu supaya permasalahan banjir ini tidak ada lagi kalau boleh. So that is a long term. In the short term, dengan pejabat tertinggi mengurus tadbir banjir ini memberi kepentingan yang amat the importance is given oleh kabinet ini dalam mengurus tadbir banjir. Kalau kita lihat kepada MA63, saya dalam banyak kajian MA63 ada baca lebih kurang 256 dokumen tentang MA63 dan banyak perkara-perkara ataupun obligasi-obligasi dalam MA63 belum ditunaikan. Jadi cocoklah dapat seorang timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak dan akan mengurus tadbir agar perkara ini dapat dilaksanakan secara yang baik. Umumnya kita tahu dia ada 3 perkara, MA63, autonomi pentadbiran, which is very very important, dan juga autonomi perbelanjaan untuk development dekat Sabah dan Sarawak. Saya rasa dalam 3 perkara ini timbalan Perdana Menteri yang kedua dapat menjalankan tugas. Ini adalah pengkhususan dan insya-Allah kali ini kerajaan kali ini, kabinet kali ini akan menyelesaikan masalah MA63 sejak tahun 1963. Baik, dan kalau kita bercerita mengenai bajet 2023 pula, kita dapat saksikan hari ini Perdana Menteri telah pun mengesahkan di mana bajet 2023 akan diteliti semula, Datuk, dan diubah suai mengambil kira terhadap pandangan daripada Kementerian Kewangan sendiri. Jadi rasanya pandangan Datuk berkaitan dengan bajet 2023 ini, apakah input-input yang akan dititik beratkan oleh Kerajaan Perpaduan dalam bajet 2023 ini? Adakah ini juga akan mengambil sama seperti bajet 2023 yang dibentangkan oleh bekas Menteri Kewangan sebelum ini, Datuk? Seperti kata Datuk Seri Anwar tadi, perkara-perkara yang baik, projek-projek yang baik, inisiatif-inisiatif yang baik daripada kerajaan terdahulu akan diteruskan, diguna pakai. Tetapi perkara-perkara yang perlu diperbaharui, perlu diperkemaskan, perlu mengambil berat tentang fokus kerajaan perpaduan ini perlu diambil beratlah dalam bajet ini. Saya rasa kemungkinan besar yang emolument ataupun gaji-gaji ataupun pembayaran pension tu akan diluluskan dengan kadar segera, tetapi perkara-perkara lain, bajet lain akan diteliti supaya setiap RM1 dibelanja akan mempunyai outcome dan impak yang terbaik untuk semua, bukan untuk segelintir saja. Saya selalu menyebut tentang input, output, outcome, impact model ni. Model ni perlu diguna pakai. Bukan sahaja daripada proses permulaan bajet,
tapi juga penelitian, penyelarasan dan pelaksanaan bajet supaya kita pantau semua aktiviti menggunakan transparansi ataupun radical transparency, ya. Open tender, terbuka, dan perkara-perkara ini akan mengambil sedikit waktu, sedikit masa, tetapi bagi saya ini adalah permulaan yang cukup baik. Baik, kita pastinya 2023 mendatang ini bakal memberi cabaran ekonomi yang cukup besar kepada negara kita. Namun pandangan Datuk sendiri, agaknya kementerian mana yang orang kata bakal menghadapi cabaran besar untuk tempoh 5 tahun mendatang ini, Datuk? Bagi saya, kementerian-kementerian semuanya sama penting, akan menghadapi cabaran yang lebih kurang sama. Tetapi ada kementerian-kementerian yang akan menghadapi cabaran yang lebih besar daripada kementerian-kementerian lain. Contohnya, kita lihat kepada Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan ini perlulah balance budget, balance priority, di manakah akan perbelanjaan akan diguna pakai untuk kesejahteraan semua. Bukan senang. Balancing fiscal budget is not easy. So banyak perkara-perkara dalam hal ehwal finance. Keduanya, kita perlu makroekonomi, polisi-polisi makroekonomi yang begitu betul, begitu konsisten, begitu yang membawa kepada FDI ataupun investment daripada luar negara dan juga investment dari dalam negara. Ini Kementerian Ekonomi, ya, diterajui oleh Rafizi. I think he's going to play a very important role and very challenging role dalam keadaan ekonomi sekarang, especially the macroeconomic role. MITI ini adalah satu ministry yang begitu penting. Kalau kita lihat kepada FDI yang masuk ke rantau ASEAN, kita telah banyak kehilangan FDI daripada ASEAN. Kita hanya mendapat 8% daripada FDI yang masuk pada tahun 2019. Itu pun lebih kurang 7.8 juta. 80% yang masuk lebih kurang 156 bilion di rantau ASEAN, hanya 7.8 bilion saja untuk Malaysia. Ini this is penanda yang tak berapa memberangsakan. Jadi MITI perlulah mempunyai satu peranan yang begitu penting dalam again polisi-polisi yang business friendly dan juga memberi segala bantuan kepada FDI, memberi confidence dan semacamnya. Dan ministry-ministry yang lain seperti digital communication very critical. Why? Kita tahu sekarang ni digital economy ni paling banyak telah membangun dan berkembang begitu besar. Di manakah share Malaysia dalam digital economy? Kurang. So perkara-perkara ini penting. Menteri Pertanian, we talk about food security. Kita mengimport 65 bilion ringgit setahun makanan. Bagaimanakah kita cuba adakan satu food security ataupun security pemakanan di Malaysia? Chili pun kita import 70%. Jadi perkara-perkara ini banyak perlukan polisi-polisi dan yang konsisten dan perlu diadakan secepat mungkin. Jadi kita tak perlu pergi ke jauh-jauh sangat belajar. Banyak contoh-contoh di negara-negara di rantau ASEAN dan juga di Eropah yang kita boleh ambil pakai dan untuk kita recalibrate ekonomi kita. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Dr. Rais Husin Muhammad Arif, iaitu Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif MA Research.